Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Saya ingin membawakan Anda untuk menonton video ya, kenyataan ataupun respon daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, berkaitan dengan MP Machang, calon daripada ataupun pemimpin daripada Perikatan Nasional yang mahu membantah kenaikan gaji penjawat awam seperti mana yang beliau katakan dalam satu ucapan ceramah ya di Kuala Kubu Baru. Katanya, yakinkah Anwar boleh meluluskan usul kenaikan gaji di Parlimen? Katanya, adakah kenyataan itu membawa maksud bahawa beliau dan juga geng-geng Perikatan Nasional cuba untuk membantah ataupun tidak mahu menyokong usul kenaikan gaji penjawat awam ini, sahabat-sahabat semua. Begitu terdesaknya mereka sehingga sanggup membelakangkan kepentingan penjawat awam, khususnya dalam kenaikan gaji ini. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk menonton video ini dan juga ucapan Datuk Seri yang turut terkait ya dengan pelaburan terkini di dalam negara kita. Memang terbaik, memang mantap sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Kemudian saya berada di Arab Saudi beberapa hari yang lalu. Selain daripada SC ya, Suruhanjaya Security dan Bank Pembangunan Islam meningkatkan dari segi kerjasama dalam bidang digital dan penyidikan keuangan Islam. Ada juga tentang kerjasama industri halal. Tetapi saya singgung hal ini beberapa hari yang lalu. Aqua ini syarikat besar energi yang pelbagai yang kuat yang di Arab Saudi tapi juga di dunia. Saya berbincang panjang, mereka tentunya lakukan perbincangan dengan pegawai itu daripada MIDA, dari Matrid, daripada kementerian energi, tetapi kemudian dia mahu beberapa kepastian dari saya ya, tentang third party access, soal macam Microsoft, soal cloud computing. Semua hal itu bila dapat, saya bagi penjelasan. Kemudian kalau kemungkinan perubahan dari segi digital dalam AI dalam kerajaan, ya saya kata itu komitmen kita. Kita dah setuju pada dasar. Esok dalam kabinet saya akan perkukuhkan. Masih ada kadang-kadang keengganan ataupun kegusaran jabatan-jabatan kerana nak kontrol server masing-masing, tapi itu pemikiran tahun 80-an lah. Kita mesti menjelaskan kepada mereka, dan saya jelaskan juga kepada Microsoft, Google, kita akan perluaskan melainkan isu-isu keselamatan khusus, national security, itu dikecualikan, yang lain itu mesti cloud server. Baik, yang ni bila bagi perakuan begitu, aku terus lapor kepada Perdana Menteri Crown Prince Mohammed bin Salman. Saya tidak tahu, cuma pertemuan saya dengan Raja Crown Prince Putera Raja Mohammed bin Salman, dia juga Perdana Menteri, itu jam 8 malam. Saya selesai rundingan dengan aku tu jam 9.30 pagi. Dia 8 malam selesai membincang, saya bangkitkan dan dia bersebut dan dia dah dapat laporan dan dasar dia setuju kerana aku ini juga ada seperti khazanah, dia kena ada keputusan kerajaan kerana dia anggap syarikat kerajaan. Jadi begitu saya kagum sebab cepat ya. Jadi walaupun ada persiapan awal, saya tidak kata permulaan dengan perbincangan dengan saya, permulaan dengan perbincangan dengan pegawai ya, dari pelbagai kementerian. Ini saya sebut bahawa bila pegawai itu cekap dan lunaskan isu-isu, dan sebaik nak bincang dengan saya, terus berikan maklumat, ini yang mereka kendaki, yang ini minta, ini tak boleh, ini boleh. Jadi itu membantu dalam rundingan terakhir saya dengan mereka. Tapi 9.30 pagi selesai, 8 malam Perdana Menteri putuskan lulus projek itu, dijalankan 10 bilion ringgit di Malaysia. Jadi saudara, ada dua pengajaran. Pertama, keyakinan orang. Kerana bukan saja sistem politik itu stabil, tetapi kerana penjawat awam, tahap, dan mereka kagum. Ya, kalau di Bank Pembangunan Islam, penghargaan mereka kepada rakan-rakan dalam keluarga Kementerian Keuangan itu sangat tinggi. Ya.
Sebab itu dia bagi penghormatan kepada saya. Dia tak bagi penghormatan kepada saudara di Ketua Bahagian Kewangan. Tetapi kerana jasa itu dia berikan iktirafan kepada negara. Jadi penjawat awam yang cekap laksanakan dengan pantas, membantu keyakinan, menambah keyakinan dan kelulusan mudah. Sebelum tu Aramco puluh bilion juga untuk di Pengerang dan akan mengembangkan. Dan ada satu aspek satu lagi yang saya akan bincang dengan Petronas 1-2 hari ini. Kerana 3 perkara pokok, 2 selesai, 1 ada masalah sedikit yang kita harus putuskan di peringkat kerajaan. Jadi saudara, tumpu ini dan sudah lihat peta ekonomi kita, lanskap ekonomi kita itu akan berubah dan saya yakin ya. Tapi dan ini yang penjawat awam harus tumpu ke arah itu. Yang lain tu yang simpang siur sepak terajang itu, yang lain di luar tu tak apa, serah pada saya dan kawan-kawan. Tapi saudara-saudari kena tumpu ini. Kerana Malaysia ada keupayaan sekarang. Ya. Lihat, bukan saja dari segi pertimbangan antarabangsa, tapi harapan orang dari segi pelaburan. Ya. Tengok macam pameran keselamatan semalam itu, tarikan dan minat itu mencecah 1,900-1,800 booth daripada 63 negara begitu, yang jarang berlaku kalau dianjur oleh negara-negara berkembang tu, negara membangun seperti Malaysia. Jadi kita dapat perhatian begitu. Sebab tu saya agak keras kadang-kadang dengan segelintir kecil penjawat awam yang agak menyimpang daripada semangat ini. Tapi saya selalu gesa supaya masyarakat dan media berlaku adil. Jangan umpamanya sikap dan salah laku kecil itu menggambarkan disiplin dan semangat penjawat awam. Sebab kita memilih, dan khususnya Kementerian Kewangan, Saudara Amir dan Johan juga banyak jasa dalam hal ini, kerana memikirkan bagaimana bersama JPA kita merangka satu keupayaan kewangan untuk memberi ganjaran yang adil, yang fair kepada penjawat awam. Ya. Dan itu insya-Allah kita laksanakan 1 Disember 2024. Jadi dia tidak menghalang kadang-kadang orang yang menegur, dari mana nak cari wang? Kemudian mana tahu kerajaan dan parlimen akan luluskan? Ya. Dan saya tidak berasa jawab itu semua. Ya. Kerana kita buat itu, bila kita umum, itu setelah kerja dasar telah dilakukan. Kita tahu dari mana kewangan, kita tahu hasilnya bertambah. Dan kita dapat lihat umpamanya. Dan seperti mana Microsoft, bila dimulakan tahun ini. Bila Amazon mulakan tahun ini. Bila Aqua datang, dalam 2 minggu akan datang. Jadi bukan maknanya ini rencana untuk 3-4 tahun. Jadi kalau ada usaha seperti ini, kita yakin. Ya. Kita yakin pendapatan negara akan bertambah, mutu khidmat penjawat awam akan lebih baik dan hasil kita akan bertambah. Ya. Jadi dengan itu, pandangan kita tentang bagaimana mengurangkan kebergantungan kepada hutang dan mengurangkan defisit itu tidak berganjak. Jadi ada orang kata ini is not rational economic policy. I say why? Well, dia kata how can you spend more for your civil servants and then you want to reduce debt? I think it's how we manage our economy and the expertise are here. Yang pandainya saudara, saya hanya tolong juru cakap. Ya. Jadi kalau dia nak tahu, ada sesi biar mereka dengan Johan bagi kuliah sikit kepada beberapa pemimpin pemangkang tentang ekonomi, bagaimana kita uruskan. Kalau tidak dia nanti bingung. Bila dia bingung, dia cerca di khalayak. Dan orang-orang keliru. Padahal kena ingat, kalaupun dia cerca kita di Kuala Kubu, hampir tiap keluarga itu ada penjawat awam yang bertugas. Kalau tidak anak dia, adik dia, tak adik dia, anak saudara dia atau menantu dia, ada penjawat awam. Jadi jangan perlekehkan usaha kita
Kerana saya tahu sukar. Dan saya menenung berbulan-bulan begitu, mesyuarat berpuluh kali untuk pastikan saya yakin, dan saya nak kalau kenaikan itu adalah kenaikan yang bermakna. Boleh naik 5% dan saudara pun happy. Ya. Tapi saya fikir akah ada fair atau tidak. Ya. Orang banding pemimpin-pemimpin. Masa mereka memerintah potong allowance, suruh ikat perut. Ya. Bila sekarang kita nak bagi, dia marah lagi. Jadi saya nak bagi tahu, kalau saya harap saudara kerja lebih dedikasi, dan kita lebih strict dengan saudara. Tetap yang malas atau yang rasuah keras, saya harus bagi ganjaran pengiktirafan yang lebih, dan insya-Allah kita akan lakukan sebelum akhir tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu antara komitmen yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini sebenarnya sahabat semua, sebelum diumumkan itu pastinya semua gerak kerja, perancangan, sumber pendapatan untuk menampung kenaikan gaji ini sebenarnya telah pun dibincangkan, ya. Dan selepas keputusan dan dilihat ya boleh dilaksanakan ya kenaikan gaji kepada penjawat awam ini, barulah ya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan perkara itu kepada umum untuk tetapan, untuk pemerhatian, dan juga supaya ya perkara yang diminta oleh rakyat Malaysia khususnya penjawat awam dapat dilaksanakan. Ya, kita tahu kenaikan gaji ini antara yang tertinggi yang pernah berlaku dalam negara kita, sahabat-sahabat semua. Ketika Perikatan Nasional Kerajaan PAS dan Bersatu menjadi kerajaan, adakah mereka terfikir untuk menaikkan gaji penjawat awam? Tidak, sahabat-sahabat semua. Apa yang mereka lakukan adalah dengan melantik betapa besarnya kabinet, melantik duta-duta khas bertaraf menteri, bergaji puluhan ribu dan sebagainya. Perdana Menteri yang dengan gaji yang begitu besar. Harus diingat juga sahabat semua, sampai ke hari ini selepas 2 tahun kerajaan ini memerintah, kerajaan perpaduan ini, Perdana Menteri kita juga sebagai Menteri Keuangan belum pun menerima gaji dan juga allowance sahabat-sahabat semua. Kerana inilah komitmen yang diberikan oleh Perdana Menteri kita. Selepas ekonomi pulih, selepas semuanya baik semuanya, barulah Datuk Seri menyatakan sedia untuk menerima gaji sebagai Perdana Menteri, juga mungkin sebagai Menteri Keuangan. Tetapi kita tahu pembangkang ini memang otak mereka ni entah hilang ke mana. Mungkin mereka hanya sekadar untuk mencari isu untuk ditunggang. Akhirnya ya seperti kenaikan gaji ini juga boleh ditunggang oleh mereka, sahabat-sahabat semua. Betapa terdesaknya mereka, betapa hilang modalnya mereka untuk berpolitik di Kuala Kubu Baru ini. Untuk pilihan raya ini, bagi saya, pandangan saya adalah ya apa yang mereka boleh tawarkan kepada rakyat di Kuala Kubu Baru. Bukan mengatakan calon kita calon Melayu, undilah calon Melayu. Ya, kalau iya pun iya calon Melayu, tapi apa tawaran manifesto yang boleh ditawarkan kepada rakyat di DUN Kuala Kubu Baru ini? Kalau hanya sekadar bangsa Melayu tapi tidak boleh menawarkan manifesto beliau, fokus beliau selepas menjadi wakil rakyat di Kuala Kubu Baru ini, adakah itu sesuatu yang membazir? Ya, dipilih dia hanya makan gaji buta, tidak lakukan apa-apa. Tapi berbeza dengan calon daripada Kerajaan Perpaduan hari ini, sahabat-sahabat semua. Ya, dia sendiri telah pun menunjukkan manifesto beliau, apa yang mahu dia lakukan sekiranya beliau menang dan juga diangkat sebagai wakil rakyat di PRK Pilihan Raya Kecil di DUN Kuala Kubu Baru ini. Jadi inilah bezanya sahabat semua. Apa yang mereka tahu, MP macam ini ya seakan-akan mahu untuk membantah dan juga tidak mahu untuk kenaikan gaji ini diluluskan. Ya, saya masih ingat apa yang dikatakan. Saya rasa anda sahabat semua nampak video itu apabila MP Macang dengan sombong, dengan angkuhnya menyatakan, ya, katanya ini adalah berita buruk buat rakyat di Kuala Kubu Baru. Katanya, adakah Anwar, Perdana Menteri kita, yakin usul itu akan diluluskan di Parlimen? Begitu sekali sahabat semua, terdesaknya mereka untuk menghasut
ya untuk menunggang isu seperti itu. Memang sangat-sangat memalukan punya ya standard ahli parlimen seperti ini. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kiangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.